Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada 1000 amalan sunnah sehari-hari. Sambungan kita pada malam ni muka surat yang ke-67, bab yang ke-8. Sunnah ketika masuk dan keluar rumah. Untuk bab yang ke-8, penulis meletakkan kepada kita 4 sunnah yang berbentuk bacaan, iaitu doa ataupun zikir bila mana kita masuk dan keluar rumah. Kita tengok muka surat yang ke-67, apa yang disebut oleh penulis. Dia kata pada saat masuk dan keluar rumah terdapat beberapa sunnah dan hal-hal yang mesti diperhatikan, iaitu yang pertama, zikir kepada Allah Azza wa Jal ketika masuk rumah. Hal ini diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha." Maksudnya, apabila seseorang hendak memasuki rumah, kemudian ia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada jatah ataupun bahagian daripada makan malam bagi kalian. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Secara umum, hadis tunjuk pada kita keutamaan orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Zikir maksudnya ialah sebut. Itu asal bagi kalimah perkataan zikir. Dengan makna sebut. Sebut apa? Sebut Allah Azza wa Jal, ataupun sebut apa-apa benda yang mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang perlu diingati waktu menyebut perkataan-perkataan, kalimah-kalimah yang berbentuk zikir ni, iaitu yang perlu hadir pada waktu tu ialah rasa ta'zim dan juga rasa perhambaan. Bila mana kita sebut tentang zikir, dalam hadis Nabi sebut perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir ialah seperti orang yang mati dengan orang yang hidup. Maknanya satu orang tu bila mana dia tak pernah berzikir, dia diumpamakan seperti orang yang mati walaupun zahirnya hidup, iaitu mati jiwa batinnya. Kita kalau kita tengok dalam hidup kita, antara benda yang menyebabkan kita boleh kekal hidup dan survive dalam hidup ni ialah kekuatan dalaman kita, spiritual kita. Sama ada sedikit ataupun meningkat. Ianya ialah satu benda yang menyebabkan kita ni bergerak.
kita ni boleh ada kekuatan. Sebab tu kekuatan dalaman ni bukan kekuatan dalaman ilmu kebatinan tu. Satu orang manusia dia boleh menjadikan diri dia tu melakukan kebaikan, dan momentum kebaikan dia tu sentiasa berada dalam keadaan yang baik, hanya kerana zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu zikir dia ada unsur yang besar dalam diri manusia. Sebab dengan zikir itulah dia akan hampir kepada kebaikan. Zikir ni poin dia lah untuk menghampirkan orang tu dengan kebaikan. Kalau dia tak ada zikir, maka dia akan terumbang-ambing, sama ada dia tak pergi ke arah kebaikan ataupun terjerumus ke arah kejahatan. Dua keadaan tu saja. Sama ada dia buat benda sia-sia ataupun dia buat benda salah. Untuk orang yang tak berzikir. Tapi orang yang berzikir, dia tidak akan melakukan benda yang dia buat seharian dia dalam bentuk sia-sia. Melainkan pasti ada pahala, sikit ataupun banyak. Okay. Dalam buku kita tengok lagi sambungan dia. Berzikir yang dimaksudkan iaitu dengan menyebut bismillah waktu masuk rumah dan waktu nak makan. Dengan maksud, dengan nama Allah aku masuk rumah. Maknanya dari segi bahasa Arab, bila mana kita masuk rumah, bismillahi adkhul. Bila mana nak masuk rumah, dengan nama Allah aku masuk rumah. Bismillahi akul, dengan nama Allah aku makan. Tapi kita tak sebutlah adkhul dengan akul tu, tak sebut. Cuma dari segi kaedah bahasa Arab, satu benda yang kita sebut yang akan mengiringi itu ialah tindakan yang kita buat. Dengan nama Allah aku bawa kenderaan, dengan nama Allah aku buat itu, aku buat ini. Ini ialah benda yang penting. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap benda yang ada nilai, yang ada sesuatu maslahah kebaikan untuk kita, berjalan, naik kenderaan, berurus niaga, mengajar, menulis, itu disebut dengan zibal. Benda ada nilai, ada value dia. Apa saja. Kalau zaman sekarang, zaman media sosial ni, nak buat live, nak rakam, nak apa, nak buat video, nak review, nak apa, ni semua benda ada nilai. Nabi kata setiap benda yang ada nilai, tidak dimulakan dengan zikir pada Allah, iaitu dengan menyebut nama Tuhan, benda tu akan terputus terpotong. Terputus terpotong maksudnya hilang berkatnya. Hilang berkat ni maknanya dia punya kesan tak lama, ataupun dia punya manfaat tu tidak jauh. Dia macam kita buat satu benda, dia macam lempar macam tu, lepas tu hilang, dibawa oleh angin apa semua. Tapi bila mana kita berzikir kepada Allah, dia akan bersifat kekal. Dia ada nilai-nilai yang akan menambah lagi benda yang dah sedia ada nilai tu. Jadi cara untuk added value, tambah nilai pada benda yang kita buat, ialah dengan berzikir pada Allah. Berapa ramai orang yang buat kerja sehari-harian dia, apa saja, dia bungkus nasi ke, kalau dia orang niaga, dia buat apa-apa saja yang rutin dia, bila mana dia berzikir, benda tu ada nilai. Tapi bila mana dia tak berzikir, benda tu dia akan jadi rutin, yang bolehlah nak sara hidup dia. Sebab tu ada riwayat menyebutkan Nabi Idris alaihissalam, antara kebiasaan dia, bila mana kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Hud, Allah Ta'ala cerita tentang wazkur fil kitabi Idris. Surah Hud ni, sebutkanlah dalam surah Maryam, disebutkan bahawasanya disuruh ambil tahu tentang Nabi Idris ni. Cerita Nabi Idris ni dia kurang dieksposkan sangat. Apa cerita Nabi Idris yang tuan-tuan dan puan-puan tahu? Biasanya kita akan dengar Nabi Idris ni satu orang yang memulakan inovasi dalam pakaian, orang yang pandai menjahit. Tapi cerita yang paling besar tentang Nabi Idris ni dalam surah Maryam tu ialah berzikirnya Nabi Idris tu. Sebab dia nak sebut tentang kullum minas salihin, semuanya daripada orang saleh. Orang saleh ni kebiasaan dia yang paling simple ialah dia berzikir. Sebab tu ada riwayat Israiliyat menyebutkan Nabi Idris waktu dia memasukkan benang ke dalam lubang jarum untuk dia menjahit, dia tidak akan memasukkannya dalam keadaan tak sebut apa-apa, melainkan dia akan selangi dengan tasbih ataupun istighfar. Beza orang menjahit biasa dengan orang menjahit dengan ada benda tu. Sebab tu sebahagian orang-orang tua kita dulu, bila mana dia pesan pada mak-mak, orang perempuan yang menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak dia,
sulamilah penyediaan makanan itu dengan zikir daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma kadang-kadang dia terpesong sikit. Berzikir itu bagus, tapi dia ada maksud-maksud lain. Zikir untuk menundukkan suami, nak bagi suami itu jadi bodoh terus. Jadi waktu basuh berah tu dia baca ayat tu, zikir, tapi zikir dengan maksud lain. Nak bagi suami tu minta apa-apa, dia tak akan bangkang lah. Perkataan tu dah bagus, tapi disasarkan pada niatnya pula, tergelincir, gelong dekat tempat lain pula. Okay. Jadi berzikir itu penting, tapi kena hati-hati. Bila mana zikir ni dia ada nilai, dia ada pahala, maka syaitan pun akan menurunkan keberhasilan pahala daripada perbuatan yang asalnya beri pahala. Macam kita semayang, sepatutnya kita boleh grab 100% pahala semayang. Macam kita salat jemaah 27 rakaat, 27 pahala yang akan dapat untuk salat jemaah ni. Satu salat bersamaan dengan 27 pahala. Sebahagian para ulama menyebutkan, adakah kita akan dapat full 27? Sebahagian kata dapat full sebab zahir hadis sebut macam tu. Sebahagian kata tak, dia akan berkurang satu-satu berdasarkan kita punya kelalaian, fokus kita terganggu apa semua. Jadi itu nak sebut pada kita, ruang-ruang yang ada pahala besar pasti akan cuba dikurangkan nilai dia. Dia akan susut nilai dengan datangnya bisikan syaitan, distract daripada syaitan sehingga ganggu kita fokus pada itu dan ini. Muka surat yang ke-68. Maknanya sunnah yang pertama paling basic sekali ialah berzikir dengan sebut bismillah. Apa saja benda. Okay. Yang kedua, muka surat yang ke-68, berdoa ketika masuk rumah, iaitu membaca sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hendak masuk ke rumahnya, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Rabb kami bertawakal. Bacaan ketika mana masuk rumah. Ada sebahagian riwayat dia start dengan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna ala Allahi tawakkalna. Dia tak ada yang depan tu. Dia tak ada Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj. Kita boleh ambil mana-mana riwayat lah. Yang paling terbaik yang ni lah. Sebab kita ni bila mana kita nak minta sesuatu, kita mesti nak minta dengan sebaik-baik permintaan. Tuan-tuan tengok sebahagian orang kan, dia nak minta dana tertentu pada badan tertentu, hantar surat, teliti, surat rasmi tu teliti, head letter jangan bagi salah, ejaan bagi betul, tapi doa baris tertukar, yang sebutan ramai pun bantai baca seorang, yang baca seorang bantai baca ramai-ramai. Kita nak minta dengan Tuhan, kita kurang teliti. Nak minta dana ni, ada seorang pula tukang baca surat tu, salah heja ke, salah tarikh ke. Betapa dalam bab dunia kita teliti, dalam bab akhirat pun macam tu lah. Tak salah nak ambil yang pendek tu, cuma kalau orang yang dia tahu siapa yang dia sedang berinteraksi tu, siapa dia sedang berinteraksi dengan Tuhan, Tuhan yang menjadikan semua benda atas dunia, termasuk benda baik, benda buruk. Jadi lebih-lebih lagi lah ketelitian itu perlu diberikan prioriti paling tinggi. Jadi tidak menjadi satu benda yang memberatkan. Kalau kita ni nak ambil masa sikit, nak hafal, nak perbetul lidah, jangan berpada dengan orang kata apa, minimum saja. Jangan ada perasaan seperti itu. Jadilah orang yang ada rasa nak upgrade, ada rasa nak buat peningkatan dalam berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita minta permintaan-permintaan dunia kita dengan orang-orang, dengan badan tertentu, kita sentiasa nak jadikan benda tu paling terbaik. Tuan-tuan nak minta dana, hantar proposal. Bukan proposal macam buat kerja khusus zaman sekolah menengah dulu, tampar-tampar dengan gam kanji dalam proposal tu. Dia mesti nak kena ada graf yang elok apa semua. Saya nak sebut perumpamaan saja.
Bila mana kita ada jiwa yang nak berdoa, maka jiwa tu akan naik sekali dengan ketelitian dalam berdoa. Okey. Jadi kita boleh hafal doa ni dan jadikan ia sebagai kebiasaan dan baca dengan baik. Okey. Dengan doa ini dia sebut seseorang pun merasa tawakal kepada Allah Azza wa Jal ketika masuk dan keluar rumah, sehingga ia terus menerus berhubungan dengan Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Sebab waktu kita masuk rumah dan kita keluar rumah, kita ambil contoh keluar rumah lah. Keluar je kita pada rumah, pemerhatian kita terhadap rumah sudah kurang, bahkan tak ada pun. Walaupun kita rasa tak, saya still boleh secure, boleh jaga rumah saya sebab saya ada pasang CCTV. Sekali wifi problem, sekali internet tak ada, sekali karan pun tak ada, akhirnya kita punya pemerhatian pada jauh pun terputus. Sebab memang hakikatnya kita tak mampu. Macam hari ni, orang letak dekat kereta dashcam, dia rasa selamat, padahal benda tu boleh terputus bila-bila masa. Bila-bila masa boleh terputus, bila-bila masa boleh diganggu sistemnya. Jadi ini juga antara ikhtiar yang awal, sebelum ikhtiar sampingannya diambil. Minta pada Tuhan supaya Allah Ta'ala jadikan sepeninggalan kita pada rumah itu peninggalan dengan yang baik, balik punlah keadaan yang baik. Seterusnya yang ketiga, mengucapkan salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-61, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Apabila kamu masuk suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang lagi berkah, lagi baik. Beri salam ni, salam yang paling sempurna ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesempurna salam. Kita boleh pilih Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebab ada hadis Nabi dengar sahabat menyampaikan salam, beri salam Assalamualaikum, Nabi kata 10. Seorang lagi datang Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi kata 20. Seorang lagi datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi kata 30. 10, 20, 30 tu apa dia? Balasan ganjaran dia, balasan pahala berbeza-beza. Sebab menambah perkataan yang baik akan menambah pahala. Sebagaimana kita memperbanyakkan perkataan buruk menambahkan dosa, maka perkataan baik pun dia tidak akan bersifat sia-sia. Perkataan baik pasti akan memberi kesan lebih baik berbanding kita sebut benda-benda lain ataupun kita diam. Itu ialah kalimah-kalimah yang perlu diberi perhatian dalam beri salam. Okay. Cuma dalam bab ni, kalau kita tengok dalam bab beri salam ni, ada orang dia amalkan waktu masuk rumah yang tak ada orang. Tak ada orang pun rumah dia sendiri ataupun rumah yang dah ditinggalkan, dia beri salam lain sikit. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dia baca yang tu. Boleh tak baca yang tu? Riwayat itu ada, tapi bukan daripada pengamalan Nabi dan para sahabat. Tabi'in yang amalkan benda tu. Dia katakan yang mengamalkannya ialah Hasan Al-Basri, tabi'in, bukan daripada sahabat. Okay, jadi yang paling terbaik ialah salam itu kekal. Rumah ada orang, rumah yang dah ditinggalkan, sama je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling terbaik. Tapi kalau nak buat juga yang tu, boleh, tak ada masalah. Tapi dia bukan daripada apa yang ditunjukkan Nabi. Sebab Nabi tunjukkan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin itu dalam tahiyat, bukan dalam waktu nak masuk rumah ataupun waktu nak pergi rumah yang dah ditinggalkan ataupun rumah yang tak ada orang. Taklah kata perbuatan tu salah secara total, tapi dari segi orang kata apa, keutamaan ataupun afdalnya, dia kurang afdal. Muka surat 69. Bayangkan sahaja dia sebut, apabila seorang Muslim masuk ke dalam rumahnya, setiap selesai salat wajib yang ia lakukan di masjid, nescaya jumlah sunnah yang ia amalkan ketika masuk rumah dalam sehari sebanyak 20 sunnah. Sebab keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, antara rumah dengan masjid tu,
Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ketika masuk rumah disunnahkan mengucapkan bismillah, iaitu memperbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jal serta mengucapkan salam. Maknanya sudah beri salam, sebut bismillah ataupun bismillah baru beri salam. Kedua-dua caranya boleh. Tapi yang afdal ialah kita beri salam dulu baru sebut bismillah. Yang keempat, berdoa ketika keluar rumah, iaitu ketika keluar rumah seorang muslim hendaknya mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupi, dilindungi, diberi petunjuk dan diselamatkan daripada syaitan. Ni keluar daripada rumah. Keluar rumah sebut bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sebut yang tu, kelebihan dia akan diseru ataupun disebut oleh malaikat kepada orang yang sebut perkataan ni, kufita, dicukupkan kamu, wuqita, dilindungi kamu, hudita, diberi hidayah pada kamu, dan juga diselamatkan pada syaitan. Kalimahnya simple. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kita bila mana kita belajar benda-benda ni, sunnah-sunnah ni, kita kena tahu ancaman kepada sunnah ialah bacaan-bacaan lain yang dirasakan lebih hebat bunyi dia, lebih pelik cara untuk melaksanakan dia, dan mungkin lebih panjang daripada apa yang dalam sunnah. Manusia biasanya dia akan tergelincir ataupun tertipu di situ. Sebahagian orang dia tak nak amal sunnah ni. Pertama, dia tak ambil tahu langsung tentang sunnah. Yang kedua, dia hanya melakukan pengulangan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dia tengok waktu dia kecil dan dia membesar dengan benda tu. Sebab saya pernah tengok ada sebahagian orang, dia keluar rumah, dia buat isyarat lam alif dekat pintu rumah dia. Dia buat isyarat. Ni orang tua banyak duk bagi petua-petua ni. Lepas tu adalah bacaan-bacaan, lepas tu macam ada tulis. Yang tulis-tulis ni bukan daripada Islam. Tulis-tulis ni semua agama lain. Walaupun dengan isyarat. Yang buat tulis-tulis ni. Lepas tu penyebutan huruf-huruf tunggal yang tak diketahui maksudnya. Sebab ada orang dia beri amalan-amalan yang pelik. Orang yang beri tu pula bukan beri, dia orang biasa, dia beri pada orang kebanyakan. Dia orang yang berstatus ustaz. Saya ingat waktu saya sekolah menengah dulu, kuliah masjid, macam tuan-tuan hadir ni kuliah masjid. Dan masjid itu bukan masjid yang jalan-jalan lah di Terengganu ni, masjid yang ramai orang pergi. Masjid besar. Masjid yang memang hari-hari ada kuliah dan tokoh-tokoh besar. Antara benda yang dia kongsikan pada orang ialah penyebutan nama 7 orang pemuda Ashabul Kahfi sebelum keluar rumah. Entah daripada mana riwayat dia ambil, tapi adalah dia sebut nama tu. Sebut nama ni, rumah kita tidak akan disentuh dengan bencana dan mudarat apa saja. Nama tu pelik, sebab tu memang adalah riwayat Israiliyat. Lepas pada tu dia siap tinggalkan lagi. Aku kata apa? Dia punya photostik nama tu. Dia kata kalau tak mampu ingat baca, tampar aja dekat pintu. Dan benda tu telah disebarkan secara meluas. Di photostik lah. Di photostik, dibahagi dengan jemaah. Bahkan masjid keluar modal pula. Photostik punya ramai. Letak pula dekat sebelah tabung duit tu, letak pula. Tengok amalan nak bagi rumah selamat. Orang percaya benda tu. Saya nak sebutnya ialah ancaman. Bila mana kita datangkan yang ni, orang yang dah biasa amal dengan benda yang tu, kita suruh amal yang ni, dia tak akan rasa kuat pada yang ni. Tidak akan rasa kuat pada yang ni. Melainkan dia perlukan pemurnian, tasfiyah balik jiwa dia. Apa yang dia buat tu tak betul. Apa yang dia buat tu salah. Dia perlukan, orang kata apa, cuci balik kefahaman dia. Kita nak buat apa-apa, seharian kita ni dah ada petunjuk daripada Nabi, dah ada. Walaupun akal kita nampak macam 2 patah ni je baca. Sebab ada orang dia buat satu kesimpulan mudah. Lagi panjang baca, lagi besarlah dia punya, orang kata apa,
penjagaan tu. Lagi pendek dia rasa penjagaan tu kurang. Sedangkan dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi ni, bila mana kita sebut bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, dia yang besar sekali pada bacaan tu dekat kalimah mana? Tawakkaltu ala Allah tu. Itu yang besar. Aku mewakilkan semua yang aku tinggal ni dalam rumah aku dan segala apa ni kepada Allah. Tawakal ni sifat orang beriman. Dan dengan tawakal tu jugalah melayakkan orang beriman masuk syurga. Sebab tu bila Nabi buat perumpamaan, tidak ada jiwa orang-orang beriman yang tawakalnya seperti seekor burung melainkan dimasukkan ke dalam syurga. Mana yang nak sebut tawakal tu besar. Tawakal ni ialah memberi kepercayaan, keperwakilan pada Tuhan untuk urus bahagian kita. Mudah bahasa Melayu kita, perkataan tawakal ni yang paling dekat apa dia? Wakil. Tuan-tuan sebut wakil, tuan-tuan nampak apa? Wakil rakyat. Orang yang rapat dengan wakil rakyat, dengan orang yang tak pernah peduli dengan wakil rakyat, mana lagi gagah hidup? Yalah, walaupun keji juga kerja mengampu tu. Cuma nak sebutnya ialah yang duk rapat dengan wakil rakyat nampak macam lebih gagah. Cara dia, lagak dia tu lain. Padahal dia ABC pun tak reti. Tapi dia duduk tepi YB tu dia rasa gagah. Dia mewakilkan diri dia. Saya ada apa-apa, saya memang terus YB. YB pun ada apa-apa, terus pada saya. Selesai tak selesai, terus saja je. Cuma nak sebutnya dia rasa gagah. Dia perwakilan itu besar, perkataan itu. Kalimah tu. Sekarang ni kita mewakilkan urusan tu pada Tuhan. Mewakilkan. Dan Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Cuma jiwa kita je tak besar untuk melihat benda tu. Tu kadang-kadang kita rasa macam tak kuat ataupun tak ampuh daripada bacaan tu. Ataupun dalam buku tu disebut riwayat yang satu lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu jangan sampai aku sesat atau disesatkan. An adilla au udalla. Nak keluar rumah, jangan sampai aku sesat. Maknanya kita sampai waktu kita keluar rumah, kita nak keluar rumah dengan tujuan yang berbagai-bagai, nak beli barang ke, nak buat urusan ke, urusan kita tu tidak menyebabkan kita tersesat ataupun kita menyesatkan orang. Au azilla au uzalla, tergelincir ataupun digelincirkan oleh orang. Au azlima au uzlama, ataupun menzalimi orang ataupun dizalimi oleh orang. Au ajhala au yujhala alayya, ataupun berbuat benda-benda yang bodoh ataupun dibodohi oleh orang. 4 benda situ. Pertama sesat, yang kedua kegelinciran, yang ketiga kezaliman, yang keempat kejahilan. 4 benda minta lindung. Sebelum daripada kita keluar rumah, kita minta pada Tuhan supaya kita tidak terkena kesesatan ataupun punca orang sesat kerana kita, ataupun kegelinciran, kita sebab orang tergelincir ataupun kita digelincirkan. Yang ketiga kezaliman, kita menzalimi orang ataupun orang menzalimi kita. Yang keempat kejahilan, kita dijahilkan oleh orang, dibodohkan oleh orang, ataupun kita menyebabkan orang dibodohkan daripada perbuatan kita. Jadi 4 benda yang kita tengok ianya sangat-sangat dekat dengan realiti hidup. Bila mana kita keluar rumah, sama ada kita kerja, beli barang, buat urusan apa, inilah 4 elemen yang paling dekat mengelilingi kita. Sesat, paling basic sesat jalan. Paling basic sesat jalan. Kalau kita tak sesat pun, orang tanya kita jalan, kita sesatkan orang tu, pun benda tak elok tak? Yang kedua ialah tergelincir. Tergelincir ni maksud dia apa? Terkeluar daripada perancangan. Yang ni banyak berlaku. Kita keluar nak beli barang, bajet 200, tergelincir sampai 500. Ataupun digelincirkan, asal tak pun, tapi ada kawan beli ya. Payah barang ni jarang-jarang je ada. Kita pun kata tak, keluar ni memang bajet nak beli. Alah, bukan selalu pun beli. Kita uzalla, digelincirkan. Ataupun dizalimi. Dizalimi ni maksudnya orang menyebabkan kita susah, ataupun kita menzalimi orang. Kita bawa kereta lebih kurang apa semua, akhirnya orang terzalimi dengan orang jadi accident,
orang jadi orang kata apa, susah. Itu antara bentuk-bentuk yang berlaku. Dan yang keempat ialah dijahilkan, dibodohkan. Keluar pergi minum dengan kawan-kawan apa semua, akhirnya dengarlah benda-benda yang dibodohkan oleh kita. Maknanya kita dengar benda-benda yang, sebab tu kita tengok dia ada orang, dia keluar minum dengan kawan-kawan dia ataupun dia keluar bersembang apa semua, apa yang dia bercakap? Benda-benda yang tak cerdik pun. Tambah zaman sekarang benda-benda yang tak cerdik ni di video kan, dan orang kita pun minat. Saya dah tengok, kita pun terkena juga fitnah. Saya dah tengok satu video, orang lelaki umur pertengahan, maknanya sekitar 30-an 40-an, sembang tengah-tengah minum apa semua, ada seorang buat keluar duit note 50 ringgit. Dia pun hulur kat kawan dia, tengok duit 50 ringgit ni. Tuan-tuan perasan duit 50 ringgit kan dia ada pokok kelapa sawit belakang tu. Perasan duit 50? Ke perasan nombor je? Pokok tak perasan. Yang penting ialah nombornya. Benda-benda dalam tu tak penting pun. Okay. Tapi adalah pokok macam ladang kelapa sawit lah tu. Ni keluar rumah pergi lepak dengan kawan. Dia pun beritahu kat kawan dia, cuba tengoklah gambar tu, mana orang yang duk kait buah kelapa sawit tu. Dia pun tengok, tak ada pokok kelapa sawit je ada ni. Dia kata, tengok elok-elok. Tak ada orang kait. Dia macam teruja lah. Teruja tengok duit tu. Sebab kita bukan jenis perhati duit-duit ni, gambar apa semua. Tengok kok. Dia kata ada gambar orang yang dalam pokok kelapa sawit tu, ada gambar orang duk kait buah kelapa sawit tu. Cuba tengok kata, elok-elok. Lepas tu dia kata, tengok jam pukul apa? Tengok jam. Dia pun tengok jam. Pukul 8:30 malam. Memang tak ada lah, dia dah balik, dah malam lah. Dibodohkan macam tu ya. Keluar dan dibodohkan. Itulah masa yang telah dihabiskan di luar. Macam tu ya. Maknanya nak kata dimainkan dan divideokan, diviralkan pula. Betapa masyhurnya dia dibodohkan oleh orang itu. Cuma nak katanya kalau kita baca doa tu, kita tak kena benda tu. Kita jadi ada orang kata apa, penghalang, dan kita pun fikir apa benda yang nak dicakapkan ataupun apa benda yang dijadikan sebagai kebiasaan tu. Okey. Jadi doa ni penting. Doa ni perlindungan daripada 4 perkara. Muka surat yang ke-70. Dalam sehari semalam, seorang Muslim boleh berulang kali keluar dan masuk rumah. Keluar untuk melaksanakan salat di masjid, keluar untuk bekerja, keluar untuk menunaikan keperluan rumah tangga. Jika setiap keluar ia mengamalkan sunnah ini, maka sungguh ia akan mendapat pahala yang besar. Keutamaan mengamalkan sunnah-sunnah ketika keluar rumah ini adalah: pertama, seorang hamba mendapatkan kecukupan untuk setiap keperluan, baik keperluan duniawi maupun ukhrawi. Diberikan kecukupan. Kecukupan ni maksud dia apa? Dicampakkan rasa qanaah, keinginan kepada kemewahan. Pengaruh trending semasa akan dapat diturunkan dengan qanaah. Berapa ramai orang yang menginginkan itu, ini. Akhirnya dia tak dapat benda tu. Dia hanya mengidam. Dia dah habis masa dengan mengidam saja. Dan akhirnya tak dapat. Dia telah dicabut dan dijauhkan daripada kecukupan. Yang kedua, seorang hamba mendapat perlindungan daripada setiap kejahatan dan musibah, baik kejahatan yang berasal daripada jin ataupun daripada manusia. Sebab memang tak dapat dinafikan, bila mana kita keluar, kita akan diganggu oleh bermacam-macam gangguan. Sama ada gangguan daripada manusia ataupun gangguan daripada jin. Benda tu real, benda tu memang ada. Gangguan manusia umum, gangguan jin pun ada. Dan gangguan binatang-binatang buas pun ada tengah jalan ni. Banyak benda yang boleh mengganggu kita. Yang ketiga, seorang hamba akan mendapat petunjuk yang bererti lawan pada kesesatan. Tuan-tuan boleh bayang, ada orang iman dia tercala hanya kerana keluar rumah, terdengar kata orang sepatah dua je, dia dah rasa ragu pada agama dia, hanya kerana benda-benda tu. Yang seterusnya dia sebut situ, semoga Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan petunjuk kepada kita semua dalam segala urusan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Cuma untuk doa keluar rumah ni kan, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ada satu orang yang saya kenal lah,
ustaz di kalangan, maybe pernah ceramah sini kot. Cuma pernah bincang dengan dia. Sebab dia sebut dia amalkan doa ni bukan hanya keluar rumah, tapi dia dah macam jadi kebiasaan. Duduk saja-saja sambil main, buka aplikasi media sosial di telefon pun dia baca. Dia baca benda tu. Dan dia dapat merasakan pengaruh pada bacaan doa ni. Walaupun doa ni doa keluar rumah, tapi dia tak kata kita kena baca semua. Cuma bagi diri dia, dia rasa dia nak jadikan benda ni amalan peribadi dia. Jadi dia kata setelah lama dia amal, lama puluh-puluh tahun, dia dapat rasakan kesan daripada pengamalan tu. Paling mudah sekali dia kata di media sosial. Dia jadi tak terpengaruh dengan trending-trending. Bila mana tengok video apa-apa, dia tak jadi macam nak ikut ataupun dia melayari media sosial tu. Video-video yang akan datang selepas daripada apa yang dia tengok tu, dia bukan video yang mengarut. Ada kesan. Itu untuk bagi pandangan peribadi dia lah. Sebab doa ni dia ada kesan. Dia macam hari ni kan orang duk viral kematian pemimpin Hamas, Yahya Sinwar. Orang duk viral dia mati apa semua. Yalah, kita mendoakan kepada dia supaya Tuhan terima kesyahidan dia apa semualah. Okay. Dan orang pun ambil gambar barang-barang yang ada waktu di akhir hayat dia. Saya nak sebutnya ialah, hari ni kalau tuan-tuan tengok media sosial, orang duduk mention Mentos. Mentos, kelak gam tu. Tapi orang tak fokus pun pada zikir pagi petang yang ada dekat dia punya barang-barang tu. Barang-barang dia yang terakhir sebelum dia mati kena tembakan drone daripada Zionis tu, orang letak, adalah Mentos tak habis, Mentos separuh. Tapi orang kita nak follow mujahidin, tapi bab makan juga dia fokus. Bab zikir dia slow. Di tepi tu, di ujung tu ada kertas himpunan zikir pagi petang, Hisnul Muslim, ada situ. Hari ni ramai mana awak rasa beli Mentos? Memang tak akan terpilih lah untuk jadi mujahidin kalau buat perangai lagu tu. Dia fokus yang tu. Sebab tu ada video makan, dia akan fokus yang tu. Hatta pada ruang yang paling sempit, cerita Gaza bukan cerita makan. Bumi Gaza bukan lagi menceritakan tentang makan. Mungkin lepas hari ni Mentos naik harga kot kan isu tu. Cuma nak katanya ada orang dia punya, dia angkat, dia trending yang tu. Trending yang tu. Nak sebutnya ialah kita punya, waktu kita main media sosial tu, kita azillah di situ, tergelincir di situ. Punya banyak benda yang ada di sisi dia tu. Ada beberapa benda yang ada. Cuma yang kalau kita tengok, adalah satu zikir pagi petang. Zikir pagi petang tu ada. Tapi tak angkat yang tu. Padahal yang tu yang merupakan kekuatan dia. Mentos tu sampingan je. Dia bukan keluar jihad pada hari tu. Bukan dia kata dengan Mentos ni lah aku akan boleh jatuhkan 10 orang Zionis. Bukan yang tu. Kekuatannya ialah pada zikirnya. Cuma nak katanya tak keluar rumah pun kita tergelincir lah situ. Tak keluar rumah pun. Sebab tu saya rasa doa ni dia ada taksir, dia ada kesan yang besar bila mana kita nak amalkan dalam hidup kita secara amalan peribadi. Tapi yang utama baca waktu keluar rumah lah. Cuma kalau kita nak sisipkan dalam doa-doa kita, ia juga dibenarkan oleh para ulama sebab doa sifatnya umum. Doanya sifatnya umum. Macam tuan-tuan nak baca doa makan waktu lepas sembahyang, Allahumma barik lana fima razaqtana, doa tu umum. Sebab ada orang kita dia rasa macam, hang ni lapar betul baca doa tu, macam tak ada doa lain. Tak, tapi dari segi memaknai makna tu, memaknai makna, maknanya dia menelusuri, dia rasa doa tu ada taksir, ada kesan pada diri dia. Ni macam kita, sebahagian orang bila baca Quran, ayat mana yang memberi kesan? Ayat kahwin 4 kot, sangat memberi kesan. Baca yang tu khusyuk betul, kira terus nak menyahut seruan daripada ayat tu. Tapi ayat-ayat yang lain macam mana? Itu nak katanya taksir, dia ada quwwatul ithar, kekuatan kesan daripada bacaan tertentu tu.
Kita ni kalau kita rasa kita minat tu doa, kita boleh amal secara umumnya. Nak sebut dalam salat. Walaupun doa tu dia ada khususi waktu dia. Tapi kita tidak menjadikan benda tu digazetkan sebagai boleh buat secara keseluruhannya, ataupun nak kempen orang suruh buat benda sama, ataupun nak jadikan, nak menempati doa tu sehingga doa-doa lain tertinggal. Yang tu tak betul lah. Selagi mana kita berpada-pada, kita still juga tengok pada doa-doa yang lain, maka benda tu tak apa. Okay. Bab yang ke-9, sunnah-sunnah ketika pergi ke masjid. Okay. Untuk bab yang ke-9 ni ada lebih kurang 14 sunnah yang ada. Okay. Kita mungkin tak dapat sempat habiskan malam ni, mungkin kita akan sambung pula esok. Okay. Subuh esok. Okay. Sunnah-sunnah ketika pergi ke masjid. Ketika berangkat menuju masjid terdapat beberapa sunnah dan hal-hal yang mesti diperhatikan, iaitu yang pertama, berangkat ke masjid di awal waktu. Seperti mana kita berangkat untuk pergi sekolah, berangkat nak pergi kerja, tidak akan diterima kehadiran selepas waktu sesi persekolahan sudah bermula, melainkan orang tu pasti akan didenda ataupun dimak sebagai orang yang lewat. Kerja pun sama. Kita pun tak suka kita punya Hermes kita merah semua. Salat pun benda yang sama, dan ia lebih utama berbanding kedatangan ke sekolah dan juga kedatangan ke tempat kerja. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi." Seandainya orang-orang tahu apa yang ada dalam panggilan salat dan saf pertama, lalu mereka tidak akan meraihnya kecuali harus dengan berundi, nescaya mereka akan berundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir. Tahjir ni ialah preparation yang awal untuk pergi ke masjid. Lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamah was-subhi la atauhuma walau habwa. Maksudnya dia sebut situ, seandainya mereka mengetahui apa yang ada dalam salat isyak dan salat subuh, nescaya mereka akan mendatangi kedua salat ini walaupun harus dengan merangkak. Keutamaan datang awal untuk menghadiri salat berjemaah di masjid besar. Tuan-tuan tengok kan, ada orang dapat anugerah kerana tak pernah ponteng sekolah sehari pun. Biasanya nak beri anugerah ni, sekolah dia tak akan maklum. Ujung tahun baru dimaklumkan. Saya ingat zaman sekolah menengah dulu, dia punya nak jaga graf peratusan supaya student ni datang hari-hari. Dia dah umum pada awal lagi. Akan dapat hadiah basikal lah, apa lah, macam-macam lah. Budak-budak pun kira meleleh lah. Masuk je awal, keluar pun awal juga. Ya, ada budak-budak yang akal banyak lah. Sampai awal 7 suku sampai. Awal gila sampai. Tapi 10 dah keluar dah. Dia dah minum kopi awal pada pengetua lagi minum kat luar. Yang tu pun tak betul sebab dia nak benda lain. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita tengok ni, dia punya saranan. Tuan-tuan tengok kan, orang kerja sekarang, jam tara mana pun bandar tu. Tapi orang tetap cuba untuk dapatkan waktu yang paling tepat untuk dia sampai kerja. Dia tak nak dia lewat. Kita ambil contoh, tempat mana yang paling jam? Penang antara yang jam. Tapi kita nak yang lagi pack jam. Tuan tengok orang-orang Malaysia yang kerja Singapura, tuan tengok video-video orang daripada Johor nak masuk border Singapura pagi-pagi. Pukul berapa bangun? Awal bangun. Sangat awal. Maknanya dia punya awal tu lain macam. Bersesak-sesak apa semua. Sebab apa? Sebab dia melihat pentingnya nilaian on time itu pada gaji yang dia akan dapat pada hujung bulan. Tambah pula dia tahu gaji dia tu bukan mata wang yang negara dia, mata wang negara lain. Mata wang negara tu pula tinggi, double, triple daripada mata wang negara dia. Benda tu jadi tasjid, menyebabkan dia jadi semangat. Jadi dalam hadis Nabi kata, kalau orang tahu kelebihan, maka orang akan sanggup cabut undi. Cabut undi maknanya ada nombor. Dia macam kita pergi klinik apa semua, beri nombor. Masjid tak buat lagi sampai tahap macam tu. Tak buat sampai tahap macam tu lagi. Cuma nak katanya ialah dia punya, orang kata apa, besarnya kedudukan. Tapi benda tu dirahasiakan. Sebab yang mengamalkannya lah
akan mendapat kelebihan sebab dia mengamalkan dalam keadaan bukan keinginan dia kepada benda-benda yang dijanjikan semata-mata, tapi dia buat tu kerana keikhlasan hati. Itu poin dia. Kemudian dia sebut itu tahjir. Yang ni penting. Perkataan tahjir, hajara, maksudnya ialah satu orang yang telah meninggalkan benda-benda lain untuk fokus benda tu. Itu maksud tahjir. Okey. Jadi nak sebut pada kita tahjir ini, saya perhabiskan hadis ni baru kita azan nanti. Okey. Tahjir ini ialah satu orang bila mana dia dah nampak waktu salat tu dah nak dekat. Contoh sekarang macam isyak, subuh, apa-apa semua ni, dia dah boleh agak pukul berapa jam, berapa minit yang diperuntukkan untuk dia persiapkan diri dia. Dia bukan cincang-cincang macam tu je. Kebetulan bangun waktu tu, bersiaplah. Kalau tak bangun lambat lah. Kalau bangun awal lah. Ni orang yang tak ada tahjir. Tahjir ni dia lebih kepada perbuatan tidur. Dia tinggalkan hajara. Dia asingkan diri dia daripada kebiasaan yang dia buat untuk pergi awal kepada tempat tu. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya mempersiapkan antara sunnah besar untuk kita follow Nabi ni ialah kita bersiap awal, buat preparation ni nak buat bila tuan-tuan? Bukan buat sejam sebelum. Macam isyak ni kita dah buat isyak semalam lah sepatutnya. Itu pun paling lewat dah tu. Subuh esok dah difikirkan 2-3 hari lepas. Bukan subuh esok fikir pukul 12 nanti. Kadang kita tak akan jadi orang yang sentiasa optimum dan momentum kita akan terganggu, turun naik. Dan benda ni bukan mudah lah. Dia memerlukan kepada orang kata apa? Kepada motivasi yang tinggi untuk boleh buat, untuk nampak besarnya efek urusan tu sendiri. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk kali ini. InsyaAllah esok subuh kita akan sambung muka surat yang ke-72, sambungan untuk bab yang ke-9. Setakat itu saja. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.